Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam sesi webinar bersama dengan agensi-agensi di bawah Universiti Pembangunan Usahawan Terengganu atau ringkasnya PUTA, yang merupakan kali yang ketiga dah kita bersiaran untuk dalam sesi temu bual ataupun bual bicara dengan ketua-ketua jabatan, dengan PUTA dan juga dengan agensi-agensi yang berkaitan dengan pembangunan keusahawan. Dan untuk maklumat semua, sebelum kita bermula, bolehlah share apa-apa yang patut kepada siapa yang kita ilmu-ilmu ini boleh di-share sama, kerana ini merupakan satu ibadat juga sebenarnya, yang untuk kita bagi sharekan ilmu ini kepada rakan-rakan kita ataupun sanak-saudara kita berkenaan dengan maklumat-maklumat yang akan disampaikan nanti. Dan untuk kali ini kita akan bersama dengan seorang pengarah yang amat berpengalaman sekali dalam keusahawanan ini, yang saya rasa dah ramai yang kenali beliau, iaitu Encik Muhammad Ghazali Hussein, iaitu pengarah Tekong Negeri Terengganu. Apa khabar Cik Ghazali? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah Cik Zubir. Nampak makin berisi nampak. Ya, musim-musim COVID dan hujan-hujan ni mesti biasalah. Ya, betul. Dan sekarang ni saya rasa tugas Tekong mungkin makin bertambah, betul tak ni? Ya, makin bertambah sejak COVID, dan juga untuk akan datang pun insyaAllah mungkin akan bertambah lagi lah. Sebab apa sebenarnya? Sebab saya rasa yang pertamanya kita beruntung kerana pengurusi Tekong sekarang ni adalah Yang Berhormat Ahli Parlimen Setiu, Tuan Ustaz Haji Sa'adi Zulkarnain. Betul tak? Ya, betul. Ya, betul lah. Itulah salah satu sebab kenapa banyak perkara-perkara yang berlaku di Terengganu sekarang ni lah, makna kesibukan tu akan berlaku lah. Dengan keadaan adanya pengurusi sekarang ni adalah orang Terengganu sendiri. Alhamdulillah. Ya, betul. Yang apa ni, kalau tak silap saya, pengarah Tekong dan anak-anak buah ni sekarang ni dah 2-3 bulan, dan sebelum tu lagi saya rasa selepas dilantik pengurusi daripada ahli parlimen daripada Terengganu ini, tak duduk diam tu. Macam lepas aku dah pergi sana, pergi sini, pergi sana. Betul tak? Sebab dia beri perhatian betul tentang pembangunan keusahawan di Terengganu. Betul tak? Ya, betul. Dengan keadaan sekarang ni, pengurusi Tekong itu cukup menitik beratkan pasal pembangunan untuk usahawan-usahawan, utamanya negeri Terengganu lah. Sebab itulah keadaan pegawai-pegawai semua dengan keadaan perlu bersedia dengan segala apa-apa yang berkaitan dengan keusahawanan ini. Dengan terpaksa ikut kerana apa yang disarankan oleh pengurusi Tekong Nasional. Ya, betul. Yang kalau tengok sekarang ni, yang peranan Tekong ni sejak COVID-19 ni, dah lebih kurang 8 bulan dah COVID-19 ni, makin bebanan itu semakin bertambah. Sebab apa? Sebab masalah usahawan menjadi masalah Tekong untuk jalan penyelesaiannya. Sebab dia untuk mendapat tambahan modal ataupun menampung kerugian, dia akan mencari Tekong. Betul tak Encik Ghazali yang tentu? Ya, betul. Sebab dari segi untuk dalam masa yang sama juga, Tekong juga memainkan peranan untuk apa-apa berkaitan dengan kerajaan telah mengumumkan di bawah sama ada penjana maupun di bawah prihatin. Tekong adalah salah satu agensi yang main peranan cukup besar dalam tempoh PKP baru-baru inilah, termasuk PKPB dan sebagainya, sehingga kan sampai ke malam terpaksa buat kerja untuk menyelesaikan masalah usahawan-usahawan yang yang menghadapi. Ada pertambahan kaki tangan baru mungkin kan? Ya. Ada pertambahan kaki tangan baru saya dengan untuk menambah beban kerja, terpaksa mengambil kaki tangan baru. Betul tak ni? Ya, ada seorang dua sajalah untuk kita ambil untuk tu, tapi walau bagaimanapun hak staf dalaman yang ada pun terpaksa kita kerahkan sampai ke malam, tak kira masa, termasuk hari cuti. Jumaat dan Sabtu sekali pun kita jalan. Di masa Alhamdulillah, terima kasihlah kepada Tekong Negeri yang telah berusaha siang dan malam untuk memproses dan pinjaman ataupun permohonan berbagai permohonan lagi, supaya hajat yang dihajati oleh usahawan itu dapat dicapai ataupun dapat dilunaskan oleh Tekong Negeri, supaya kita tak mahu anda yang terkendali. Betul tak tadi? Ya, betul. Okey, Cik Ghazali, kita pergi soalan pertama saya berkenaan sebelum kita pergi selanjutnya. Boleh cerita sikit berkenaan latar belakang Tekong. Tekong ni dah lama, daripada dulu, daripada dah beberapa tahun saya rasa kan, Cik Ghazali. Dan boleh cerita latar belakang dan peranan Tekong sebenarnya, Cik Ghazali. Okey, yang pertamanya saya mengucapkan terima kasihlah pada pihak YPU
di atas kesedian menyebut Pak Tekun untuk secara langsung ataupun secara online untuk beri maklumat kepada usahawan-usahawan. Dan terima kasih Cik Zubir selaku Okay. moderator lah pada hari ini. Okey. Untuk makluman, tekun itu sendiri ada maksud, ada nama itu sendiri. Maksud di sebalik tekun itu sebenarnya adalah nama saintifik dia adalah tabung ekonomi kumpulan usaha niaga. Sebab itulah kita tekun ni beri tumpuan kepada membantu usahawan-usahawan. Okey. Di mana ianya mula ditubuhkan pada November 1968 dan mula beroperasi sepenuhnya pada tahun 1999. Bermakna kita telah ada dari tekun ini dah 21 tahun berada membantu usahawan-usahawan seluruh Malaysia. Dah lama dah 21 tahun. 21 tahun. Dah 21 tahun dan sekarang ini Tekun Nasional di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan secara kebetulan pengurusi sekarang ini pun orang Terengganu seperti mana Cik Zubir kata tadilah sekarang ini. Dan di Terengganu sendiri terdapat 9 pejabat cawangan dan 1 pejabat negeri. Maksudnya di semua daerah ada pejabat tekun. Jadi usahawan-usahawan tidak perlu risaulah. Maknanya boleh berkunjung ke mana-mana pejabat yang berdekatan. Itulah sikit sebanyak berkaitan dengan itu. 21 tahun itu mana banyaklah kita dah bantu usahawan-usahawan untuk mengembangkan lagi perniagaan dia. Betul. Peranan dia pada mulanya hingga sekarang memang tak berubah juga. Apa peranan dia sebenarnya tekun dia? Okey, dari segi peranan tekun ni adalah diberi tanggungjawab untuk membantu usahawan-usahawan dari segi penyediaan modal ataupun menjadikan sumber kewangan untuk usahawan ni sama ada membesarkan perniagaan maupun untuk memulakan perniagaan juga pun kita juga akan melaksanakanlah tapi dengan mengikut syarat-syarat tertentu lah. Itu tanggungjawab yang telah diberikan oleh pihak kerajaan pada Tekun Nasional dari segi membantu untuk usahawan-usahawan ni mendapat modal yang untuk sama ada dia nak kembangkan lagi perniagaan maupun untuk sebagai modal pusingan. Modal pusingan kan, banyak modal pusingan yang diminta oleh, yang diperlukan oleh usahawan, betul tak ini? Ya, betul. Okey, yang keduanya apakah kemudahan dan ataupun skim pinjaman sekarang ni yang ditawarkan oleh Tekun setakat ini lah kan? Okay. Tak ditambahkan dengan apa ni yang skim-skim mungkin diwujudkan selepas COVID-19 ni. Ya, kalau ikutkan sebelum ini, yang sebelum COVID ini, sudah banyaklah skim-skim yang telah diperkenalkan oleh Tekun Nasional, iaitu antara usahawan-usahawan yang mendapat skim adalah termasuk Tekun Niaga. Ya, Tekun Niaga ni dia buka kepada semualah. Pinjamannya bermula sekarang ini bermula melebihi 10,000 sehingga kepada 100,000, iaitu Tekun Niaga. Dan kita juga ada Teman Tekun ni. Teman Tekun adalah konsep dia secara berkumpulan. Maksudnya cara berteman. Yang ni dah lama ke yang berkumpulan ni? Baru lagi kan yang berkumpulan? Sebelum ni tak ada. Tak ada. Bagi dalam 2-3 tahun inilah yang dipanggil Teman ni. Okey. Yang Teman ini merangkumi 5 orang. Boleh campur lelaki dan perempuan, tidak ada masalah. Ya. Pinjaman dia untuk pinjaman pertama ini antara 1,000 hingga pada 10,000 dan berikutnya sampai ke 20,000 lah. Dia akan buat secara berkumpulan. Kebaikan berkumpulan ini ada baiknya sebenarnya. Ianya melibatkan cara tidak langsung membantu sesama kumpulan itu nasihat menasihati sesama usahawan dari segi sama ada sekiranya ada usahawan itu bermasalah dan sebagainya. Kumpulan kena turut membantu dari segi support moral dan sebagainya lah. Dari segi itu konsep teman. Dan juga kita juga memperkenalkan Temanita. Temanita ni dikhususkan kepada wanita sahaja di mana kita tengok rata-rata dalam seluruh Malaysia ni termasuk Terengganu sendiri kumpulan yang berniaga ni sebahagian besarnya terdiri daripada wanita. Sebab itulah memperkasakan wanita ni adalah salah satu lah. Ni khusus ke seminar pun 70% hingga 80% yang hadir tu adalah wanita. Ya. Adalah wanita. Sebab itulah dalam masa yang sama Tekun juga memperkenalkan untuk memperkasakan wanita ini diperkenalkan khusus untuk iaitu Temanita. Jadi memang khusus untuk wanita lah. Dan dalam masa yang sama kita juga memberi pinjaman kepada kontraktor-kontraktor di mana ianya dipanggil sebagai kontrak I. Di mana pinjaman diberi kepada kontraktor-kontraktor yang mendapat projek ataupun mendapat indeng daripada syarikat kerajaan maupun JLC. Daripada kerajaan maupun dari JLC
dia akan dicagakkan pada Tekun Nasional dan Tekun Nasional akan memproses atau memberi kelulusan dalam masa 7 hari bekerja sahaja. 7 hari. 7 hari bekerja sahaja. Maksimum berapa tu yang tu? Maksimum sehingga tekun sekarang ni sehingga 100,000 lah. Okey. Ataupun dalam istilah kita lain, kalau anda kata projek itu tidak sampai 100,000, 80% daripada nilai projek. 80% nilai projek dan kita akan bina masa 7 hari, luluskan 7 hari dan semaksimal tekun hanya limit dia hanya sampai 100,000 lah, walaupun projek dia sampai 200,000, kita boleh bagi sampai maksimal kita 100,000 saja. Ya. Okey. Dan masa yang sama juga Tekun Nasional juga membantu usahawan-usahawan India. Sebab kita diamanahkan juga untuk membantu usahawan-usahawan India di seluruh negara. Di samping iaitu dikenalkan dengan nama SPUMI. SPUMI ini membawa masuk skim pembangunan usahawan masyarakat India. Memang dikhususkan untuk kaum India saja. Di Terengganu ada tak tiga tadi? Ada tapi tak ramai lah. Dalam sepanjang kita beroperasi ini untuk India dalam 20 orang ke bawah. Maksudnya tak sampai 20 orang untuk Terengganu lah. Tapi kalau kita balut jumlah kaum India di Terengganu pun lingkungan tak sampai 10% pun, 5% pun tak sampai kan. Ya betul. Kalau ikutkan kalau negeri-negeri lain untuk Pahang dan sebagainya tu, itu cukup tinggi lah. Ini Terengganu dengan Kelantan ni agak rendah sikit pasal ni kaum India. Dan juga dalam masa yang sama, kita juga membantu kaum-kaum nelayan untuk memberi pinjaman dari segi perbaikan bot, sampan dan sebagainya lah. Nelayan? Nelayan juga kita turut membantu. Pinjaman juga ke? Dia beri pinjaman. Okay. Berbentuk pinjaman kepada nelayan-nelayan untuk membantu nelayan ini dari segi perbaikan bot dan sebagainya lah. Ianya termasuk juga pasangan nelayan itu sendiri yang berkecimpung dalam bidang perniagaan, termasuk contohnya lah suami dia nelayan, isteri dia yang jual ikan ke gerai-gerai dan sebagainya tu, itu pun juga kita beri pembiayaan di bawah skop nelayan. Ataupun si isteri proses makanan ataupun kuih-kuih tradisional pun boleh kan? Ya, boleh. Itu pun kita beri pinjaman lah. Okey. Termasuk juga dengan pinjaman profesional muda. Profesional muda ni terdiri daripada sama adanya bidang kedoktoran, peguam dan sebagainya lah. Pun juga kita menyediakan. Ya, profesional muda. Profesional muda ni tidak bermaksud sampai umur dia 40 tahun. Biasanya 40 tahun. Tapi untuk profesional ni kita dah jangkakan orang yang berada pada tahap 40 ke bawah ni tak ramai sangat. So kita buka profesional muda ni sehingga kepada 50 tahun. 50 tahun? 50 tahun. 50 tahun. Sebab dari segi kategori tu memang muda lah kira. Ya. Dah kategori lain ni 50 dipanggil muda lagi ni. Muda lagi. Atau kalau untuk profesional ni memang di peringkat kita beri sampai ke umur 50 lah. Sebab kita rata-rata kita target sasar kita tu, kepala sasar kita tu kita tengok, kita dah kaji, kebanyakannya terdiri daripada umur 40 hingga 50. Yang turut kita bantulah beri pinjaman, termasuk sekarang ni dah banyak dah mana yang syarikat guaman yang buka klinik dan sebagainya. Ramai yang ambil skim ni di Terengganu. Ya. Dan skim profesional muda ni ramai juga yang nak ambil peluang ni ya. Ya, ramai yang ambil. Termasuk yang berdekatan dengan saya pun ada, iaitu klinik dan juga syarikat guaman yang ada. Syarikat guaman pun dah pernah ambil lah dengan Tekun Nasional. Memang ikutkan memang ramai jugalah. Okey, setakat ni kita dah dengar lebih kurang 6 dah rasa skim-skim yang bagi tahu Cik Ghazali ni. So sebelum saya teruskan ni, saya suka ingin menyeru kepada yang mengikuti sesi webinar ini supaya kita share ilmu yang banyak lagi nanti, ilmu-ilmu yang ataupun maklumat info berkenaan dengan tekun akan disampaikan oleh pengarah Tekun Negeri Terengganu, Cik Ghazali Muhammad Hussein. Dan Cik Ghazali, ada tak lagi yang skim-skim selain daripada profesional muda, kontraktor, India, Temam dan juga tu, ada tak lagi yang skim-skim lain? Saya rasa ada lagi yang ada lagi. Saya ikutkan banyak lagi. Contohnya macam Siswazah. Siswazah juga ada. Kita buka kepada mana-mana yang banyak punya degree dan sebagainya tu, boleh memohon juga, boleh memohon. Yang menceburi bidang perniagaan tu, boleh memohon. Maksudnya kita pengesanan kerajaan supaya lepasan pelajar-pelajar ni menceburkan diri dalam bidang perniagaan ataupun keusahawanan. Itu adalah menjadi salah satu sumber pendapatan kepada pelajar-pelajar lepasan dah grad nanti. So kita mengharapkan ianya ke arah keusahawanan bagi menampung bebanan. Kalau ikutkan
apa ni, pelajar-pelajar ini untuk diserapkan kepada mana-mana jabatan kerajaan mampu, ia agak terhad. So, Yes, betul. secara tidak langsung dia terpaksa apa ni, mencampurkan diri kepada bidang keusahawanan bagi membantu untuk apa ni, untuk mengelak dari segi berlaku pengangguran di masa akan datang. Betul. Ah. So selain daripada itu ada lagi yang saya dengar ada yang mobilepreneur, yang ada yang berkait dengan itu kan. Okey, yang tu untuk makluman, yang berkaitan dengan mobilepreneur itu berlakunya masa tempoh COVID ini. Yang Itu kita sentuh kejam deh. yang tu melibat tempoh COVID, COVID. okey. Saya Ah, nak tanya itu. berkenaan dengan apa ni yang kalau tengok bajet yang 2021 nanti yang tengah diperbahaskan di Dewan Rakyat, yang peruntukan dia bagi sebanyak 510 juta kepada 3 agensi utama iaitu PUMB, Teko dan juga Agrobank. Mungkin di antara bajet-bajet itu nanti sebahagian besar ni mungkin Tekum yang dapat memanfaatkan. Betul tak? Jadi mungkin ada skim-skim baru semua untuk COVID, bantu COVID. Betul tak? Betul. Untuk yang keikut daripada bajet baru-baru ni, keikut itu sebahagian bajet. Sebenarnya ada lagi bajet lain. Oh, banyak lagi. Ada bajet untuk wanita, ada juga bajet untuk kerjasama dengan Tekun Sukan, insya-Allah akan digunakan di tahun depan. Tekun Sukan kita akan tumpu kepada mana-mana apa ni yang buat perniagaan dalam bidang sukan, contohnya buka gym, apa ni, jual basikal dan sebagainya lah, termasuk juga atlet-atlet yang menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Sebab dalam masa yang sama juga sekarang ni kita harus memikirkan untuk bantu pada atlet. Tidak boleh mengharapkan semata-mata apa ni, bantuan kerajaan. Sebab di masa akan datang umur atlet yang setengah-setengah atlet bidang sukan ni dia ada had umur dia. Ya, umur. 30 tak boleh main bola, tak boleh berlari, dia akan cebur di bidang baru. Kan? So dari bidang keusahawanan dah mungkin jadi pilihan beliau, betul tak? Ya, betul. Itu salah satulah untuk kita membantu apa ni, usahawan-usahawan ini dengan apa ni, dengan kerajaan yang memberi apa ni, peruntukan yang cukup besarlah keikutkan pada nasional ni untuk membantu usahawan-usahawan terutamanya di Terengganu kita lah. Kita akan tumpukan tadi kita balik jam untuk skim-skim selepas COVID ni kan. Dan salah satunya mobilepreneur. Boleh Cik Izzah kelaskan apa yang baru yang telah diwujudkan oleh Tekum Nasional. Okey, untuk makluman, kita apa ni dalam tempoh COVID seperti mana yang Cik Zubir kata di awal tadilah, mana kesibukan apa yang tekung pada saat COVID ini memberi peranan cukup besar untuk membantu usahawan ni. Yang pertamanya kita memperkenalkan tekun CBRM ataupun dipanggil COVID apa ni dipanggil apa ni, skim pinjaman business recovery TBRM ataupun dipanggil yang CBRM tadi tu adalah COVID Business Recovery Micro. Yang ringkasnya adalah CBRM, iaitu adalah di bawah dana prihatin. Di mana kita beri pinjaman daripada 1,000 sehingga ke 10,000 tanpa apa-apa cah. Tidak diberikan apa-apa cah. Maksudnya kalau pinjam 10,000 pun bayar balik pun 10,000. Yang ni masih ada kan? Tidak tutup. Semua yang untuk COVID ni sebenarnya dah tutup. Cuma kita maklumkan apa peranan kita sebab kita buka dalam masa sebulan lebih dah habis. Dengan peruntukan 200 juta satu Malaysia. Ya betul. Jadi kalau dari data-data selepas COVID ni ataupun semasa sekarang ni lebih kurang 73% peniaga ataupun pengusaha IKS, PKS terjejas kerana COVID ni. Sebab itulah bantuan-bantuan daripada Tekum diperlukan. Sebab tu kalau kita umum hari ni dengan macam Tekum Recovery Fund ni, maknanya seminggu dah habis, dah penuh dah permohonan tu, saya rasa betul lah. Ya betul. Memang cepat sangat habis. Sebab apa? Contoh macam CBRM tu, dalam tempoh kita PKP sekalipun, pegawai-pegawai tekun telah diarahkan untuk bekerja dari rumah. Walaupun sebab tu sampai malam tu terpaksa kita proses. Sebab work from home, jadi usahawan memohon secara online sahaja pada waktu itu. Online sahaja pada waktu itu, dan kita akan buat siasatan selepas itu. Jadi ke mana pun kita dah biaya. Maksudnya dalam tempoh PKP pun kita dah biaya usahawan-usahawan ni. Jadi yang membantu usahawan dalam tempoh PKP itu untuk dia menghadapi masalah tu, untuk dia bangun balik, untuk buka balik bisnes dia supaya ianya menjadi pendapatan kepada mereka-mereka inilah.
Dan masa yang sama juga tu Cik Zubir. Jumlah berapa ramai usahawan yang pun dari Terengganu saja untuk tim Okey. eksekutif ini? Untuk Terengganu saja untuk CBRM tu, untuk CBRM saja tu seramai 1,203 orang untuk CBRM saja. Iaitu dengan nilai yang pinjaman sebanyak 9.545 juta ringgit Wow, Malaysia. banyak tu. Itu CBRM saja, tidak termasuk lagi ada 2 lagi skim lain. Yang itu satu. Yang kedua adalah bawah skim TBRS dipanggil Tekong Business Recovery Scheme, TBRS tu. Yang tu di bawah skim dana penjana. So yang tu kita diberikan cas banyak 3.5%. Yang tu pun permohonan dia dalam tempoh COVID ini itu limpahan COVID lah, maksudnya ada kebaikan juga ni untuk usahawan-usahawan ya. Jadi dalam masa yang sama untuk TBRS saja ni seramai 1,551 orang usahawan. Wow. Diluluskan pinjaman dia untuk skim TBRS ni dengan nilai pinjaman dia melebihi 10 juta ringgit. Oh, banyak tu. Itu TBRS lah untuk yang TBRS yang dua-dua ni dah dah lebih pada 20 juta tu 20 juta. Dan ada satu lagi yang Cik Zubir kata tadi pasal kita juga memperkenalkan mobilepreneur. Untuk mobilepreneur ni dikhaskan kepada usahawan-usahawan yang mencemplungkan diri dalam bidang e-hailing. Maksudnya penghantaran makanan menggunakan motosikal dan sebagainya lah. Sama ada berdaftar dengan Grab, dengan Panda, Foodpanda dan sebagainya lah, sama ada di bawah agensi yang telah diwujudkan oleh terutama KPU ke, boleh memohon juga yang asalkan dia berdaftar dengan e-hailing. Yang tu juga di Terengganu saja kita dah membiayai sebanyak 118 orang usahawan. 118 yang untuk mobilepreneur. Mobilepreneur saja. Mobilepreneur saja dengan nilai 1.081 juta. 118 bermakna 118 biji motor. Motor. Ya, sebab kita membiayai sehingga kepada RM10,000 termasuk dengan pembelian motor baru. RM10,000 itu. Kalau anda kata baiki saja tu mungkin sampai ke RM2,000 saja. Tapi pembelian motor baru sampai mencecah kepada RM10,000 lah. Jadi ketiga-tiga skim tadi itu memang nilai pinjaman daripada RM1,000 sehingga kepada RM10,000. Oh, tinggi. Yang itu adalah maksudnya seramai itu semua sekali itu, bayangkanlah hampir 3,000 orang usahawan tu, usahawan yang berlainan antara tiga-tiga skim tu, bukan usahawan yang sama. Memang satu kerja yang orang kata kena kerja kuat lah pegawai-pegawai tekong ni semua. Ada skim yang perlu diutamakan, ada skim yang perlu disegerakan, ada skim yang betul Cik Ghazali kata bahawa kerja sampai malam. Kerja sampai malam. Untuk kita tolong usahawan. Okey Ghazali. Yang berkenaan dengan pinjaman-pinjaman semua itu tadi, berapakah anggaran tadi berkenaan dengan COVID, jumlah yang telah diberikan kepada usahawan Terengganu sepanjang tahun 2020 ini? Okey, untuk makluman, sepanjang tahun 2020 ini, walaupun dengan keadaan COVID sekarang ini pun, sehingga ke berakhirnya semalam, semalam lah, sehingga ke 30 November, kita dah membiayai ke sebanyak 3,634 orang usahawan. Seluruh Terengganu. 3,634 orang usahawan. Orang usahawan, ramai juga. Dengan nilai pinjaman sebanyak melebihi RM35 juta. 35 juta? Ya, melebihi RM35 juta. Satu jumlah yang besar untuk 2020 Untuk 2020 saja, tidak termasuk dengan yang diwujudkan efek pada COVID tu ya? Ya, termasuk sekali. Termasuk sekali dengan jumlah tadi itu, maksudnya semua sekali untuk tahun ini saja memang melebihi sasaran lah. Sebab apa? Sehinggakan RM35 juta kita dah biaya untuk jumlah yang besar tu. Sebelum ni saya rasa tak sampai dengan jumlah tu kan? Ya? Betul, tak sampai 20 juta. Tapi untuk tahun ni dah melebihi RM35 juta. Tahniah Ghazali. Terima kasih banyak kerana mencapai hasrat kerajaan federal dan juga hasrat kerajaan negeri untuk mewujudkan seramai mana usahawan dan juga membantu usahawan-usahawan yang sedia ada ini. InsyaAllah hasrat kita, pekerjaan kita dibalas dengan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Okey, seterusnya Ghazali. Katanya apakah tadi kita menyentuh mengenai skim-skim, syarat asah
untuk permohonan pinjaman daripada tekun ataupun permohonan apa-apa saja permohonannya? Syarat. Okey. Untuk syarat asasnya mestilah ianya adalah seorang Bumiputera, Ya. warga negara Malaysia lah. Warga negara dan juga Bumiputera. Ianya adalah terdiri daripada orang Melayu dan juga kalau untuk skim kaum India tu adalah untuk India lah. Maksudnya dari segi lesen dia juga hanya 100%. Kalau untuk yang Melayu punya tu mesti 100% Bumiputera. Yang untuk India mesti 100% untuk India. Mesti Bumiputera. Tidak boleh ada contohnya lah ada kaum lain dalam tu tidak bercampur. Kalau dalam lesen tu mesti hak milik Bumiputera sepenuhnya lah. Okey. Dan juga berumur antara 18 hingga 60 tahun. Okey. Syarikat telah menjalankan perniagaan ataupun bagi yang ingin memulakan perniagaan juga kita membantu berikan pinjaman tapi dia kena ada komitmen sebanyak 20% modal sendiri. 20% modal. 20% modal sendiri dengan berbanding dengan jumlah pinjaman yang diperlukan itu. Jadi kalau usahawan yang baru nak bermula boleh ke tadi? Boleh. Seperti yang saya katakan tadi lah, nak bermula boleh, tapi dengan syaratnya dia ada modal sendiri dalam 20% daripada pinjaman yang diperlukan itu. Okey. Mana modal tu hari kena ada. Maksudnya kalau dia nak jalankan gerai kita kecil-kecilan lebih kurang 10,000, syarat dia mesti ada lebih kurang 2,000 kan? Lebih kurang 2,000 tunai untuk dia support dia punya perniagaan dia sebagai komitmen. Kita untuk pastikan dia betul-betul. Yang penting komitmen. Komitmen dia. Betul-betul memang dia nak berniaga. Tidak ada masalah. InsyaAllah kita akan bantulah. Tanpa lagi sekarang ni pengurusi tekun adalah orang Terengganu. Dia masalah sama cukup pengurusi kita cukup menekankan supaya membantu usahawan-usahawan ni untuk jadi seorang usahawan yang berjaya. Ya, betul. Sebab kita kalau kita nak dapatkan kemudahan daripada agensi-agensi mana pun, syarat dia mesti komitmen yang paling penting sekali. Kalau usahawan tu kita tengok long tu daripada komitmen, kita tahu dah dia mungkin untuk tujuan lain, betul tak tadi? Ya, betul. Betul. Sebab itu memang pengalaman kita dah biasa sangatlah perkara berkenaan itu. Dah lama. Dah 21 tahun tekun dah biasa dah macamnya asam garam kita. Kerana usahawan ni merupakan asam garam kita semua lah. Kita dah baca apa tujuan dia sebenarnya, apa asal dia, yang mana bersungguh, yang mana tidak bersungguh. Betul tak? Ya, betul. Okey, dan kita juga ada syarat seperti mana lain punya syarat lah. Kita juga mewajibkan usahawan ni ada daftar perniagaan. Ya, lesen. Lesen perniagaan tu. Dia macam kita mana-mana permohonan ataupun kita baru lahir, kita mesti ambil satu pekat kena ambil IC kita ataupun surat beranak kita kan. Ya, betul. Yang begitu juga dengan perniagaan, mesti ada lesen perniagaan. Lesen perniagaan kena ada. Tapi walau bagaimanapun yang baru-baru ini tekun menurunkan syarat atas benda COVID ini juga. Menurunkan syarat ni mungkin akan berpanjangan insya-Allah. Untuk teman yang untuk skim 5,000 ke bawah. Maksudnya nilai pinjaman 5,000 ke bawah dikecualikan daripada pendaftaran lesen berkenaan. Iaitu kita betul ansur lah. Maksudnya kita faham dengan kekangan usahawan-usahawan ini yang berniaga kecil-kecil. Yang memerlukan hanya pinjaman 5,000 ke bawah. Yang boleh konsep teman itu. Kita kecualikan dia daripada daftar perniagaan. Tapi walau bagaimanapun kita akan cuba untuk mengesyorkan pada usahawan itu supaya daftar perniagaan dia supaya bisa lain betul kepada usahawan nak berkembang wajib ada lesen perniagaan. Sebab akan datang untuk mestilah betul kan nak habis pada 5,000 tu saja. Mestilah berkembang sama ada dengan tekun ataupun agensi-agensi lain yang boleh mengembangkan lagi dia punya perniagaan. So daftar perniagaan tu adalah pentinglah. Ya, betul. Okey. Dan juga kalau anda kata pinjaman dia tu memohon pinjaman tekun, pinjaman sedia ada sama ada dari segi agensi lain, sama ada MARA, SME Corp dan sebagainya tu mestilah tidak boleh melebihi 100,000. Maksudnya dengan agensi lain tu tidak boleh ada lebih daripada 100,000 lah untuk dia memohon pinjaman tekun sebab dia akan ada masalah sebab apa dia akan komitmen untuk bayar balik tu nanti dia akan jadi masalah. Itu kita bimbang. Kita juga membantu usahawan tu supaya tidak terbeban dengan masalah dia nanti. Sebab itulah kita kala itu dan juga kita kalau ada syarikat sendirian berhad juga kita beri pinjaman tapi dengan syaratnya modal berbayar dia mestilah tidak boleh melebihi 300,000. Modal berbayar dia. Melainkan pinjaman kontrak dia untuk bawah kontraktor itu boleh pinjam modal bayar je sehingga 500,000. Yang lain di bawah 300,000 lah. Ya.
Dan bagi permohonan melebihi RM15,000 memerlukan ada akaun simpan ataupun akaun semasa. Bukan akaun simpanan biasa. Kalau RM15,000 ke bawah tu kita boleh menggunakan akaun simpanan. Itulah antara syarat-syarat asas yang kita perkenalkanlah. Tapi sebelum saya lupa tadi, ada satu lagi sebenarnya yang kita perkenalkan skrim baru-baru inilah, kita baru lancarkan. Mungkin tidak pernah dengar sebelum ini baru lagi dilancarkan, iaitu kerjasama di antara Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dengan Kementerian Pengajian Tinggi. KPT. Dan peran Tekun peranan cukup besar di sini, di mana kita memperkenalkan siswapreneur. Siswapreneur ni dia yang masih belajar, siswa ni yang orang yang masih belajar kan, betul tak? Ya, betul. Yang masih belajar. Yang sedang menuntut pun kita bagi pinjaman. Sebab ada pelajar-pelajar kita ni di Malaysia ni sedang berniaga sekarang ni untuk menampung yuan pengajian dia. So juga kita beri pinjaman usahawan-usahawan ini. Ya. Maksimum pinjaman tu berapa tu? Maksimum pinjaman ni hanya sekadar RM5,000 ke bawah. Okey. RM5,000 dan ke bawah lah. Kita kerjasama dengan dipanggil bidang keusahawanan ataupun pejabat di bawah kumpulan keusahawanan di IPT lah. Untuk makluman, IPT yang untuk seluruh Malaysia ni hanya 4 IPT saja untuk pilot ni lah. Untuk akan datang mungkin akan dibesarkan lagi. Untuk pilot ini hanya 4 IPT di seluruh Malaysia dan 11 politeknik dan juga college community. Dan di Terengganu alhamdulillah untuk pilot ini ada satu IPT iaitu Uniza. Uniza terpilih ya? Ya, Uniza terpilih untuk sebagai pilot projek ini untuk kita memberi pembiayaan pinjaman kepada pelajar-pelajar ini bagi memperkasakan dia punya bidang keusahawan dia itu. Satu yang untuk melatih siswa-siswa kita supaya di kampus pun kita dah boleh mula niaga. Ya. Betul. Satu skim yang menarik sebenarnya. Cik tadi, kalau keseluruhan skim-skim yang tadi tu kan, adakah dia berdasarkan konsep dia berdasarkan sistem komersial ataupun Islamik? Okey, untuk makluman semualah ya. Mungkin sebelum ni terdengar bila pinjaman ni awak duk risau, terutama saya orang Terengganu kita lah ya. Orang Terengganu kita ni bisa pasal Islamik ke ataupun konvensional ke, untuk makluman semua. Tekun Nasional sekarang ini adalah mengikut Islamik. Pinjaman Islamik. Kita menggunakan kaedah tawaruk. Sistem tawaruk di mana kita pakai akad dan juga jual beli. Maksudnya usahawan-usahawan di luar sana sekarang ini jangan risau. Sebab apa? Tekun Nasional adalah memberi pinjaman dalam bentuk Islamik. Ya. Islamik. So jangan risaulah. Tambahan pula, pengurusi kita sekarang ini pun cukup menitik beratkan pasal pinjaman Islamik ini. Ya, Allah haram je kan. Ya. So, sikit berkenaan dengan skim-skim yang telah disebutkan tadi daripada sepanjang kita berbicara ini. Ada charge, ada pada tekun tu sendiri, berapa sebenarnya ada yang mungkin bergantung kepada skim-skim? Okey, untuk sebahagian besar skim itu adalah sebanyak 4% setahun. 4% setahun. Tadi melainkan ada satu skim tadi itu skim TBRS tu 3.5% itu adalah di bawah saranan Bank Negara. Di bawah Kementerian Kewangan sendiri pun menyarankan untuk di bawah penjana itu diberikan charge 3.5%, dan juga untuk kontrak I, untuk kontrak itu kita berikan charge sebanyak 1.5% sebulan. Iaitu semaksimal dia 6 bulan saja. 6 bulan saja. Yang pinjaman lain maksimum dia berapa tahun? Maksimum dia bergantung pada pinjaman sehingga ke 10 tahun. Kalau biasanya sampai ke RM50,000 tu sampai ke 5 tahun sehingga menjangkau kepada RM10,000, sehingga ke RM100,000, maksudnya sampai ke 10 tahun. Ini tempoh pembiayaan balik. 10 tahun ya? Ya. Okey, alhamdulillah tu dah satu kebaikan daripada kalau kita buat pinjaman personal pun lebih kurang 9 tahun je kan, kalau 9 tahun, tapi Tekun bagi advantage sehingga 10 tahun pun ada kan? Ya betul. Okay. Setakat ni kadar pembayaran tu
daripada daripada usahawan tu kepada bayaran balik. Macam mana ni? Ya, okey. Dari segi bayaran balik di Terengganu, alhamdulillah. Kita untuk Terengganu ni berada ranking antara 5 terbaik bayaran social Alhamdulillah. issues. Tahniah je pada Tekong dengan Cik Ya, Ghazali. ya, terima kasih. Akan ikutkan dari segi penghiraan kita, dalam 70 hingga 80% usahawan di Terengganu ni membayar balik pinjaman. Jadi kita punya MPF pun agak rendah lah berbanding negeri-negeri lain lah. Kita bersaing dengan Pantai Timur ni, Terengganu, Kelantan, Pahang ni berada pada aras bayaran balik, usahawan bayar balik ni agak baik berbanding pada negeri-negeri lain lah. Yang macam tadi kita buatkan tadi kan, yang paling ramai yang minta pinjaman adalah usaha wanita, betul tak Ghazali? Ya, betul. Dan usaha wanita ni orang yang jenis taat untuk bayar balik, betul tak? Ya, betul. Kebanyakannya rata-rata wanita ni dari segi bayaran balik tu agak bagus berbanding dengan kaum lelaki lah. Tapi walau bagaimanapun di Terengganu ni, lelaki pun bukan dikatakan tidak bagus, tapi bagus juga. Ada setengah-setengahnya sahajalah. Sebab tu kata di Terengganu ni, kadar bayaran balik tu agak baik berbanding negeri-negeri lain. Sebab tu berada pada ranking antara 5 ke bawah. Maksudnya 1 hingga 5 tu adalah yang Terengganu ada kat situ. Dan dalam masa-masa kita bertukar-tukar dengan negeri, ada setengah tu Terengganu duduk ranking nombor 1, nombor 2 dan sebagainya. Jadi antara bayaran balik yang terbaik lah. Kalau ikutkan dari segi MPF dan seluruh Malaysia, Terengganu adalah mempunyai MPF paling rendah dalam negara. Alhamdulillah. Sebab kita usahawan, kebanyakan usahawan Terengganu dari segi hutang wajib bayar. Yang tu yang penting. Sebab kalau kita pegang hutang sampai ke mati, dalam Islam memang tidak digalakkan, tidak boleh sama sekali. Betul. Okey. Jadi tadi saya rasa kita dah lebih kurang 40 minit dah bersama dalam buat bicara dalam sesi webinar bersama agensi-agensi di bawah filter ni. Cuma yang saya nak tanya, yang soalan last saya ni berkenaan dengan kalau lah pinjaman tu dah habis ataupun hampir habis, bukan kalau dipinjam 10,000, dia dah bayar 9,000, dia nak buat pinjaman balik, boleh ke? Ya, boleh. Usahawan-usahawan ni boleh buat pinjaman. Kalau anda kata dia jelas pinjaman, boleh buat pinjaman ulangan sampai berterusan sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Contohnya mas sekarang ni ada pinjaman yang ke-7, yang ke-8 dan sebagainya. Memang berkali-kali dah pinjam, 7 kali pinjam dah dan sebagainya. Setakat rekod bayaran dia, okey. Okey, baik. Dan juga kita juga memberikan boleh buat secara overlap. Overlap pun juga kita boleh buat. Maksudnya dalam masa yang sama, usahawan mungkin pada waktu itu untuk mengembangkan lagi perniagaan dia, dan juga dia perlukan buat overlap dengan syarat-syarat tertentu lah. Pun juga kita tekun buat secara overlap untuk membantu usahawan-usahawan. Okey, Cik Ghazali, okey. Terima kasih banyak Ghazali sepanjang 40 minit ini berbicara bersama kita. So, saya nak dengar Cik Ghazali bagi ulasan sepenuhnya untuk syaranan ataupun apa yang nak diperkatakan kepada usahawan-usahawan ataupun bakal-bakal usahawan di luar sana, terutama sekali dalam menghadapi COVID-19 dan juga menghadapi dalam merancang perniagaan untuk 2021 ini. Okey, terima kasih. Okey. Untuk saya, untuk Tekun Nasional mengharapkan usahawan-usahawan ni di luar sana, usahawan di luar sana merebutlah peluang yang ada ini. Sebab apa? Seperti mana Cik Zubir kata tadi, bajet untuk tahun 2021 akan datang cukup besar kepada Tekun Nasional. Jadi usahawan ni ambillah peluang datang ke pejabat Tekun berdekatan dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk dapatkan maklumat berkaitan dengan pinjaman berkenaan. Jadi dalam masa yang sama, dalam masa COVID ini, kita faham dalam situasi keadaan untuk membantu usahawan-usahawan ini yang menghadapi rintangan dari segi sama ada perniagaan dia, pendapat tender dan sebagainya. Yang inilah paling utama kita akan bantu bagi untuk mengembangkan balik perniagaan dia tu. Jadi ambillah peluang dan ruang yang ada pada kali inilah, pada sekarang ini dan untuk akan datang. Sebab Tekun ini adalah salah satu agensi kerajaan yang main peranan cukup besar lah terhadap usahawan-usahawan. Dan juga dalam masa yang sama, saya suka menasihati usahawan kita di luar sana, patuhilah SOP, perlu biasakan diri dengan norma baru. Ini antara aspek yang kita supaya dapat mengekang virus COVID-19 ini. Ini antara saranan kami daripada pihak Tekun Nasional lah kepada usahawan-usahawan di luar sana. Okey, terima kasih banyak Ghazali atas perkongsian pada hari ini. Dan insya-Allah apa yang disampaikan, apa yang info yang telah
beri oleh Ghazali itu dapat dimanfaatkan oleh usahawan-usahawan di luar sana, dan ambillah peluang, macam Ghazali kata, ambillah peluang. Tahun depan bajet untuk Tekun Nasional, PUMB dan juga Agrobank lebih daripada 510 juta yang akan dibagi. Cuma portion-portion tu mungkin akan diimplementkan dalam 2021 dan kita akan hebahkan dari semasa ke semasa. So terima kasih banyak Ghazali. Kita akan jumpa lagi untuk seri-seri akan datang. Untuk program-program yang akan datang, kita berdua bicara dengan usahawan dan juga mungkin kita bertemu dengan usahawan secara direct untuk menyatakan tentang info-info berkenaan dengan agensi-agensi. Sekian. Terima kasih banyak Ghazali. Kita jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih Cik Zubir. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita jumpa untuk next sesi bersama dengan agensi-agensi lain pada minggu hadapan, insya-Allah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.